Didik TV KPM. Alright, seterusnya kita tengok semula iaitu bahagian B ialah bahagian kuantitatif. Bahagian kuantitatif ataupun bahagian pengiraan. Okey, kita recap sedikit. Okey, di bahagian B ni anda perlu jawab satu soalan kuantitatif. Soalan diberi, dua soalan pilihan diberi, kita kena jawab satu soalan kuantitatif. Dan setiap satu soalan ia membawa kepada 10 markah. Dan peruntukkanlah 9 ke 10 minit untuk soalan kuantitatif ini. Alright, so bagaimanakah teknik kita nak jawab soalan kuantitatif ni? Bagaimana kita nak dapat markah yang baik untuk soalan pengiraan? Okey, yang pertama, bila kita nak menjawab, kita sentiasa mesti menunjukkan rumus ataupun formula. Itu sebabnya kalau kita tengok sebenarnya bila dia minta pengiraan, mesti tunjuk rumus ataupun formula. Maka kita kena hafal. Okey. Mesti nak tak nak pelajar kena hafal rumus ataupun formulanya. Right? Kemudian, tunjukkanlah cara pengiraan. Nak mengira misalnya kadar inflasi, maka tunjukkan cara pengiraan. Kenapa cikgu dah buat rumus nak tunjuk cara pengiraan? Baik, tunjuk pengiraan tak payah rumus. Okey. Kadang-kala kita ni manusia biasa. Bila kita membuat pengiraan, ada kesilapan perpuluhan, nombor tersilap tulis, dah jawapan kat sini salah. Tetapi jika kita ada rumus, kemungkinan kita boleh mendapat markah. Dan setiap satu langkah pengiraan, langkah pertama mungkin salah, langkah kedua mungkin betul. Jadi tidak salah untuk kita tunjukkan cara pengiraan itu dari awal hingga ke akhir. Okey. Kemudian pastikan kita gunakan unit yang betul. Jika soalan minta kepada kita dalam peratus, kadar misalnya. Kadar ialah dalam peratus. Ringgit kena tuliskan ringgit. Kalau dalam soalan kadar pertukaran asing diberi dalam pound sterling, kena jawapan dalam pound sterling. Tak bolehlah jawapannya ringgit, maka salah. So kena gunakan unit yang betul. Dan akhir sekali, biasanya kalau soalan pengiraan, soalan kuantitatif, kita mesti sentiasa menyemak pengiraan kita. Macam cikgu katakan tadi, tunjuk pengiraan silap. Jalan yang pertama dah silap, jadi kena semak. Inilah cara bagaimana kita nak mendapat markah yang maksimum untuk bahagian B. Alright, so cikgu ada soalan contoh di sini. Yang pertama ini ialah soalan STPM 2016, iaitu soalan nombor 7. Diberi jadual di mana ia menunjukkan hasil cukai, hasil bukan cukai pada tahun 2012 dan 2013. So, apa soalan dia minta di sini? Kita tengok pertama sekali kita nampak kata kunci dia nyatakan. Nyata je. Nyata apa? Bagi jawapan yang khusus, yang spesifik. Contoh cukai tak langsung. Tahu tak cukai tak langsung tu apa? Sebab itu kita kena hafal apa bentuk cukai langsung, apa bentuk cukai tak langsung. Kemudian soalan yang kedua itu hitung. Hitung jumlah hasil kerajaan. Kita kena tahu macam mana nak mengira jumlah hasil. Apa formula? Kena tahu, kena hafal. Kemudian hitung peratus sumbangan. Cukai langsung, sumbangan cukai tak langsung, sumbangan hasil bukan cukai kepada jumlah hasil kerajaan. Dan dia minta untuk tahun 2013. Jelas tengok 2013. Takut pelajar ada tahun 2012 dia bagi jawapan 2012. Tu kena tengok soalan. Kalau kita gopoh, kemungkinan kita buat silap. Kita mungkin gelak tapi bila tengok pelajar jawapan kadang-kala memang ramai yang silap. Dan daripada jawapan dalam C1 dia minta kita buat rumusan. Apa kita faham daripada jawapan kita itu? Rumuskan. So kita tengok cadangan jawapan cikgu. Okey, yang pertama tadi apa tadi? Nyatakan dua contoh
cukai tak langsung. Apa yang kita ada? Duty import kita ada, duty excise kita ada. Kita ada cukai jualan, ya. Cukai perkhidmatan dan GST juga boleh diambil kira di sini. Ini adalah bentuk cukai tak langsung. Jadi dia minta berapa? Tengok balik. 2 contoh. Nyatakan saja 2. Tak perlu hurai apa dia duty excise, apa itu GST, tak perlu. Nyata saja. Dah dapat 2 markah. Senangnya. Kan? Dan yang kedua, minta kita menghitung, mengira jumlah hasil kerajaan. Hasil kerajaan datang dari mana? Hasil kerajaan datang dari mana? Daripada cukai langsung, cukai tak langsung dan juga hasil bukan cukai. Jadi, pengiraannya campurkanlah sahaja ketiga-tiga ini. Maka dapatlah kita. Saya rasa soalan saya itu 2012 dan 2013 kot. Silap tadi tu. Okey. So kita tengok kat sini jawapannya diberi untuk 2012. Kita campurkan cukai langsung 2012, cukai tak langsung dan hasil bukan cukai untuk 2012. Jawapan diberi ialah 207.91 juta. RM juta. Nampak tu? Okey. Kemudian 2013 pula kita kira jawapannya juga dalam RM juta. Ini 256,908 juta dicampurkan semua. Ini ada perpuluhan ke? Macam silap ni. Saya rasa tak ada perpuluhan, mungkin koma tu. Silapan tengok. Cikgu sebagai manusia biasa juga buat silap. Jawapan yang sebetulnya adakah perlu diletakkan koma ataupun tidak, cikgu? Tak perlu, tak ada masalah. Okay. Ya. Okey, so kita mesti tengok jawapan dia mesti dalam RM juta kerana diberi pada kita tadi berapa? RM juta. So jawapan mesti dalam unit yang betul. Ya. Nah, kalau pelajar dia tak ada RM juta, macam saya katalah, boleh kehilangan markah. Okey. Kemudian dia minta kita kira peratus. Peratus cukai langsung, cukai tak langsung dan juga hasil bukan cukai. Ini untuk tahun 2013 lah ni sumbangannya. Okey. So kalau kita kira cukai tak langsung, kita kena bahagikan. Cukai tak langsung berapa nilai kita dapat tadi, bahagikan dengan berapakah jumlah hasil kerajaan. Betul? Okey. Dibahagikan dapat awak kira dapat 3.64. Kalau kita tidak ada peratus, lagi sekali kita mungkin kehilangan markah. Kan? Sebab dia peratus sumbangan, maka mesti dalam peratus. Kemudian perlu diingat, biasanya apabila kita dapat buku soalan, di depan arahannya mengatakan bahawa jawapan mestilah dalam 2 tempat puluhan. So, kalau kita lihat sini nampak semuanya dalam 2 tempat perpuluhan. Jika pelajar menjawab 1 tempat perpuluhan atau 3 tempat perpuluhan, anda berkemungkinan juga akan kehilangan markah. Ya. Dan kemudian soalan akhir tadi dia kata apa? Apakah rumusan? Kan cuba tengok. Betul, cikgu. Dia minta kita rumuskan. Dah dapat jawapan kita, dah penat kita kira. Kita kira ni, peratus ni. So, apa rumusan kita? Apa rumusan yang kita dapat? Kita boleh tengok ini 63.64. Cukai tak langsung 14.20 dan hasil bukan cukainya ialah sebanyak 22.15% sumbangan kepada hasil kerajaan. So, kita nampak kalau kita lihat di sini, cukai langsung adalah yang paling tinggi ataupun lebih tinggi sumbangannya berbanding cukai tak langsung dan cukai hasil bukan cukai. So cukai langsung ialah seperti apa? Pendapatan kita yang dikenakan cukai itu. Cukai pendapatan individu ialah cukai langsung. Saya tak boleh mengalihkan beban saya kepada orang lain. Saya juga kena bayar cukai. Jelas? Okey.
Seterusnya, kita tengok pada soalan yang kedua. Ini ialah soalan inflasi lah. Dia menunjukkan indeks harga pengguna kepada indeks harga pengguna di Malaysia Semenanjung, Semenanjung Malaysia, di Sabah dan Sarawak. Okey? Alright. Okey. Kita tengok soalan minta kita hitung kadar inflasi di Semenanjung dan kadar inflasi di Sabah. Okey, dan berdasar jawapan kita itu dia minta kita menjelaskan perbezaan. Jelaskan kata kunci dia. Yang tadi hitung ini jelas. So, kalau kita buat pengiraan, kita kena kira kadar inflasi di Semenanjung, kita kira berdasarkan formula. Dia kena ingat formula lah. Macam mana kira inflasi? Indeks harga pengguna tahun semasa tolak dengan tahun sebelum dibahagi dengan tahun sebelum darabkan 100. So, pelajar kena hafal formula. Maka untuk Semenanjung kita dapat 1.07 dan Sabah dapat negatif 0.08. Dia minta kita apa? Dia kata jelaskan perbezaan. Apa beza? Jelas perbezaan kita nampak ia adalah satu positif dan di Sabah adalah negatif. Markah dia berapa tadi? Satu je. Tak perlu nak urai panjang. Sebut je satu positif, satu negatif. Dan now kalau kita tengok pengurus dia bagi kita pendapatan di Sarawak, pengurus di Sarawak mendapat pendapatan 4,000 pada tahun 2013, 4,200 tahun 2014 dan dia kata 2014 ini meningkat 5%. Hitung pendapatan benarnya untuk tahun 2013 dan 14 dan hitung peratus perubahan pendapatan benar pengurus tersebut dan bandingkan dengan pendapatan nominal. So kita kena kira. Kita kena kira. So pengiraan kita buat sekali lagi, kita kena hafal formula. Hafal formula asas bagi semasa darabkan dengan KNK nominalnya. So kita dapat jawapan seperti itu dan kita perlu kira peratus perubahan pendapatan benarnya dapat 4.16 dan apa yang kita nampak peningkatan pendapatan benar ini adalah lebih kecil daripada pendapatan nominal banding tadi benar ni. Okey, cikgu, andai katalah untuk soalan pengiraan adakah wajib dinyatakan nilai tersebut pada jawapan pengiraan? Andai kata nombornya betul tetapi tiada orang kata nilai tu, cikgu. Okey. Seperti yang saya sebutkan tadi, banyak sekali saya tekankan pelajar mesti menyatakan nilai unitnya, unitnya ringgit Malaysia ke ataupun kalau dalam kertas 1 kilogram ke kalau di sini mesti unitnya sama ada RM, juta, orang. Didik TV KPM